Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri keempat, Rihlah Ibnu Battutah waktu COVID-19. Jadi dalam siri ini kita akan bercerita tentang ikhtisar ataupun ringkasan perjalanan Ibnu Battutah yang dibahagikan kepada tiga. Pertama ialah ikhtisar 7 tahun pertama, iaitu daripada tahun 1325 Masihi sehingga 1332 Masihi. Yang kedua ialah 15 tahun yang kedua, dan yang ketiga ialah 7 tahun kemudian, yang terkemudian. Jadi jumlah ketiga-tiga perjalanan ini ialah sebanyak 29 tahun lah. Jadi pada siri kali ini kita akan berbincang tentang yang pertama dahulu, iaitu ikhtisar 7 tahun yang pertama, di mana Ibnu Battutah telah berjalan daripada Tanjah ke Algeria, kemudian ke Tunisia, kemudian ke Mesir, kemudian ke Syam ataupun Syria, dan akhirnya menuju Makkah Al-Mukarramah. Pada tahun 725 Hijrah itu ataupun 1325 Masihi itu, Ibnu Battutah telah bergerak menuju ke Tilimsan. Tilimsan ini satu kota di utara Algeria lah. Dan di situ beliau telah mengikut satu rombongan kecil ke Tunisia. Jadi pada kedua-dua perjalanan ini beliau catatkan raja yang memerintah dan individual yang beliau jumpai sepanjang perjalanan itu, siapa amir, siapa gubernur, siapa syekh-syekh keramat di kawasan yang dijumpai itu. Dan seterusnya beliau terus meneruskan perjalanan ke Mesir. Di Mesir itu beliau mula-mula sekali tempuh ialah kota Iskandariah, di mana ia merupakan satu pelabuhan, dan beliau menceritakan tentang kota Iskandariah itu yang mempunyai 4 pintu masuk, dan kota itu merupakan kota yang besar. Pelabuhannya juga adalah pelabuhan yang besar dan hebat, yang tidak dapat ditandingi oleh pelabuhan-pelabuhan lain pada waktu itu, kecuali beberapa pelabuhan seperti pelabuhan Zaitun di China. Diceritakan juga tentang rumah api, kemudian tiang sawari, tiang yang mempunyai cerita yang pelik, yang tersendiri, di mana tiang tersebut tidak dapat sangat tinggi, dan terdapat jugalah seorang individu yang pelik yang cuba untuk mendapat populariti dengan cara memanjat tiang tersebut. Dan cerita-cerita yang beliau ceritakan ini agak pelik dan fancy sebenarnya, sehingga mereka yang mendengarnya akan rasa takjub, di mana diceritakan bagaimana lelaki itu yang merupakan seorang pemanah berpakat dengan sahabat dia bagaimana untuk naik ke tiang yang begitu tinggi itu dengan cara menggunakan anak panah dan tali, dan kemudian beliau berada di atas puncak tiang itu, sehinggalah ramai mengerumuni dan melihat beliau itu, sehingga menarik perhatian mereka yang di sekitarnya itu. Seterusnya beliau telah berjalan terus, dan dalam perjalanan itu beliau seperti biasa mencari imam-imam, khalifah-khalifah tarikat yang keramat. Jadi disebutkan nama imam-imam itu seperti Imam Burhanuddin, kemudian Abul Hasan Asyazili, dan di mana Abul Hasan Asyazili telah memberikan satu doa yang panjang untuk yang pengembara terutama yang akan menggunakan laluan laut, untuk meminta keselamatan dan juga kebaikan sewaktu perjalanan. Dan diceritakan juga tentang keadaan pedagang-pedagang dan pertelingkahan. Dan satu cerita yang menarik di Iskandariah ini perlu saya kongsikan bersama ialah
apabila beliau bertemu dengan Syekh Abu Abdillah Al-Mursyidi di satu kampung bernama Muniat Bani Mursyid. Di sini beliau telah tidur semalaman tidur semalaman di zawiyah imam ini. Jadi pada malamnya beliau bermimpi berada di atas sayap seekor burung yang besar dan burung tersebut membawa Ibn Battutah terbang menuju ke arah kiblat, iaitu ke arah Makkah. Kemudian ia menuju ke Yaman dan seterusnya ke arah barat, kemudian ke selatan. Akhirnya burung itu melakukan penerbangan yang jauh ke arah barat dan ia berhenti di satu tempat yang gelap serta hijau lalu meninggalkan Ibn Battutah di situ. Jadi Syekh ini telah mentadbir mimpi itu. Jadi katanya, kamu akan menunaikan haji di Mekah dan menziarahi makam Nabi SAW di Madinah. Dan kamu akan mengembara ke Yaman, Iraq, Turki dan India. Kamu akan tinggal di sana untuk jangka waktu yang panjang. Di sana nanti kamu akan bertemu dengan saudaraku Dilshad, seorang yang berbangsa India, yang akan menyelamatkan kamu daripada musibah yang menimpa kamu. Dan kalau kita baca pada ikhtisar yang kedua itu, memang benar memang benar takbir mimpi ini memang akhirnya terjadi, di mana sewaktu beliau diminta menjadi duta ke India, ke China oleh Sultan Muhammad Ibn Tughlaq itu, yang terkenal itu, beliau telah dalam perjalanan itu telah diserang oleh sekumpulan perompak sehingga tidak ada satu pun yang tinggal pada beliau itu melainkan dirinya. Baju mewahnya pun dirompak, dicuri, dan disitulah Dilshad itu menyelamatkan beliau. Seterusnya beliau meneruskan perjalanan ke Kahirah. Jadi apabila tiba di Kahirah ini, beliau menceritakan tentang Sungai Nil itu dan juga piramid. Jadi katanya tentang Sungai Nil itu ialah sungai yang sebaik-baik sungai di dalam dunia ini. Dan dalam hadis Rasulullah SAW itu juga disebut 4 sungai, 2 yang batin, 2 yang zahir. 2 yang batin itu di dalam syurga, 2 yang zahir itu di dunia. Satu ialah Sungai Nil dan satu ialah Sungai Tigris Euphrates di Iraq. Jadi beliau menyebutkan bahawa sungai ini rasa airnya sedap, luas, dan kemudian sangat hebat sungai ini. Dan diceritakan bagaimana sungai ini pada waktu sungai-sungai lain di dunia ini surut, maka airnya pasang. Di waktu sungai-sungai lain pasang, maka ia surut. Dan begitu suburnya pokok-pokok di lembah yang menerima air Sungai Nil ini, sehingga kan pokok-pokok yang ditanam yang terdiri pada kapas dan sebagainya di sepanjang lembah Sungai Nil itu begitu begitu baik mutunya, sehingga Mesir sehingga sekarang pun terkenal sebagai pembuat manufacturer kapas, barang yang berasaskan kapas ataupun pakaian dan sebagainya berasaskan kapas. Begitu juga diceritakan tentang piramid itu. Menarik jika saya sebutkan di sini. Piramid itu dikatakan disebutkan oleh Ibn Battutah sebagai salah satu daripada perkara yang ajaib di dunia. Dan kemudian ilmu tentang pembinaan piramid itu disusur galurkan sehingga kepada Nabi Idris alaihissalam yang dipanggil Akhnuh ataupun Yunuh. Yunuh E-U-N-U-C-H di dalam literature Hebrew ataupun Bible. Jadi kisah piramid ini pun menarik diceritakan bagaimana Firaun pada waktu itu telah berusaha untuk menyiapkan piramid itu dalam tempoh 60 tahun. 60 tahun. Maka berjayalah ia menyiapkan dalam tempoh 60 tahun dan kemudian dia bertanya kepada tukang tilik ataupun tukang nujum dia, adakah
akan ada pada waktu hadapan, pada masa hadapan, mereka yang akan memecahkan piramid ini. Sebab piramid ini dia tidak ada pintu. Ia dipahat, batu yang dipahat dan kemudian diletakkan sebegitu rupa, yang mana teknologi itu sangat susah dan sebab itulah disusur galurkan ilmu tentang pembinaan piramid itu, segala jenis ilmu itu kepada Nabi Idris alaihissalam itu sebelum datangnya banjir yang besar pada zaman Nabi Nuh. Jadi balik kepada cerita piramid tadi, piramid, maka jawab tukang tilik itu tadi, tukang nujum Firaun, katanya ya, memang akan ada orang yang akan pecahkan di hujung sebelah utara itu, di hujung piramid sebelah utara itu. Dan kemudian Firaun telah menyuruh pekerja pembesar-pembesar dan mereka yang terlibat itu untuk menimbang dan membuat kira-kira berapa banyakkah belanja yang diperlukan untuk memecahkan piramid itu. Maka jumlah itu hendaklah diletakkan di muka pintu yang mungkin akan dipecahkan pada suatu waktu nanti. Jadi dalam masa pemerintahan Al-Ma'mun, beliau telah berusaha untuk memecahkan pintu pintu piramid itu, walaupun disekat oleh para alim ulama pada waktu itu. Jadi beliau berkeras, dan apabila dipecahkan pintu itu, dilempar bom dengan manjanik itu ataupun katak ke muka pintu di sebelah utara itu, maka akhirnya ia berjaya membentuk sedikit lubang di situ. Dan mereka terkejut kerana apabila terbuka bahagian itu, maka Al-Ma'mun ini dan para pembesarnya itu melihat ada sejumlah wang ataupun emas yang diletakkan di dalam piramid itu menghadap ke muka pintu yang telah dipecahkan itu. Dan apabila ditimbang, sama kosnya dengan belanja memecahkan pintu itu. Jadi cerita ini agak menarik lah. Saya tak tahulah setakat mana betul ataupun tidaknya. Dan piramid manakah yang terlibat itu mungkin kita boleh fikir sama-sama, kita boleh tengok sama-sama dalam dalam artikel ataupun dalam dokumentari mana yang melibatkan yang menceritakan tentang perkara inilah. Okey, maka daripada Mesir itu ataupun Kairah itu, Ibn Battutah telah cuba untuk menyeberangi Laut Merah melalui Laksa, tetapi usahanya itu tidak berjaya kerana perjalanan itu menjadi bahaya kerana ada peperangan kecil di kawasan tersebut, dan juga kerana padang pasir yang begitu panas, yang sangat-sangat panas itu, yang orang tempatan pun tidak berani untuk menempuhnya lah, kecuali yang tertentu sahaja. Maka beliau terpaksa naik semula ke arah utara, melalui semula jalan yang telah dilalui tadi untuk menuju ke Damsyik. Jadi begitulah daripada Mesir itu beliau berusaha untuk ke Makkah melalui jalan yang sepatutnya lah. Dan memang pernah dikatakan oleh salah seorang syekh yang beliau pernah jumpa, bahawa katanya kamu tidak akan berjaya melalui jalan yang di selatan Mesir itu, dan kamu akan ke Mekah melalui jalan Syam. Jadi dalam cerita yang beliau sebutkan itu, banyak cerita-cerita lain juga, profesi ataupun jangkaan ataupun anticipation yang dibuat oleh syekh-syekh ini menjadi kenyataan lah kemudian itu. Dan saya ingin kaitkan perkara ini dengan peristiwa yang pernah terjadi 1400 tahun lepas. Bagaimana Rasulullah SAW telah melalui suatu peristiwa Isra' Mi'raj. Apa kaitan dengan rihlah Ibn Battutah ini? Bukan kerana rihlah itu
semata-mata dari segi perjalanan itu ataupun pengembaraan itu semata-mata. Tetapi seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, rihlah ataupun perjalanan rohani itu lebih penting daripada perjalanan spiritual, jasmani. Tetapi mereka ini bergandengan. Jadi kalau tengok peristiwa Isra' Mi'raj yang Rasulullah SAW sendiri telah alami itu, pengalaman beliau itu, pengalaman keyakinan beliau di peringkat hakul yakin, di mana keyakinan itu memang betul terjadi pada beliau itu dan belum terjadi kepada kita, insan biasa ni. Jadi dalam perjalanan Isra' Mi'raj itu, Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan di atas itu baginda diiringi oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan menaiki buraq, iaitu tunggangan biasa rasul-rasul sebelum baginda SAW pun. Jadi apabila sampai di Sidratul Muntaha itu, selepas melepasi 7 lapisan langit itu, Jibril alaihissalam tidak mampu lagi menempuhnya. Itulah kehebatan Rasulullah SAW ini. Manusia biasa, tetapi boleh terus naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dan dalam perjalanan itu Rasulullah SAW telah dibuka hijab berkenaan dengan hakikat-hakikat akhirat itu, hakikat-hakikat syurga neraka, hakikat kematian itu sendiri, hakikat barzakh, hakikat azab dan sebagainya itu. Dan baginda SAW telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, di mana mereka ini menjadi mentor beliau, menasihatkan perkara yang sepatutnya baginda SAW dengar. Jadi Rasulullah SAW juga telah menerima formaliti dikri sembahyang itu daripada 50 menjadi 5 dan sebagainya itu. Jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah peristiwa Isra' Mi'raj itu ialah suatu rihlah jasmani dan rohani. Tetapi yang bersifat rohani itu lebih besar dan lebih penting. Bagaimana saya katakan begitu? Kerana ia adalah kekuatan untuk fizikal kita. Rasulullah SAW apabila beliau kembali ke Mekah, beliau telah meletakkan kepercayaan para muslimin pada waktu itu di atas hujung tanduk. Kenapa saya berkata demikian? Kerana apabila baginda menceritakan perkara ini kepada para sahabat dan juga muslimat pada waktu itu, ramai yang telah murtad, ramai yang tidak percaya, ramai yang rasa ditipu. Tetapi satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang mempertahankan sehingga akhir ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana benarlah seperti yang Rasulullah pernah sebutkan dalam hadis beliau itu, apabila ditimbang, jika ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh umat Islam, maka beratlah timbangan Abu Bakar. Jadi perkara-perkara batiniah ini yang melibatkan kepercayaan, ia melibatkan conviction, ia melibatkan belief, ia melibatkan kekuatan rohani, ia melibatkan sabar, mempertahankan, ia melibatkan tidak melatah, ia melibatkan tidak cepat marah, tidak cepat bertindak, tidak cepat menuduh ataupun mendakwa. Jadi kekuatan rohani yang sebegini telah terbukti pada Rasulullah SAW dan juga sahabat beliau yang besar-besar ini, yang mana kita patut contohi pada waktu kita ditimpa musibah seperti mana sekarang inilah. Baru kena penyakit sedikit kita dah rasa macam melatah, rasa macam susahnya, rasa macam sedihnya, rasa macam lemah semangatnya, rasa macam tak ada kekuatan untuk membuat sesuatu, rasa macam Allah dah tak sayangkan kita. Tapi kita kena ingat, waktu penyakit ataupun waktu wabak ataupun waktu ta'un ini adalah waktu yang merupakan azab kepada mereka yang
tertentu dan merupakan hikmah ataupun rahmat kepada orang Islam, kepada mukmin, kepada yang beriman kepada Allah SWT, yang percaya kepada Rasulnya SAW, yang percaya kepada ajaran-ajaran para sahabat alaihimussalatu wassalam, dan juga alim-alim ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana sebenarnya pengulangan sejarah ini, sejarah ini sebenarnya sentiasa berulang, sentiasa datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Itulah sifat sejarah. Tetapi sifat Muslim mukmin ialah sifat mengambil iktibar daripada sejarah. Jadi saya teringat Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, sewaktu beliau ditanya, beliau suka menceritakan perkara-perkara yang telah berlalu, yang telah berlaku. Maka ada seseorang bertanya kepada beliau, katanya, Prof, kenapa anda suka bercakap tentang perkara lama? Perkara lama sudah mati. Kita kena bercakap tentang perkara sekarang dan perkara akan datang. Maka jawab Prof, sebenarnya perkara yang lama yang kamu sebutkan itu lebih hidup dan lebih baik daripada perkara yang sedang berlaku dan akan datang sebenarnya. Kalau tidak, buktinya ialah contohnya seorang lelaki boleh membuat suatu kitab yang berjilid-jilid, iaitu seperti Ibn Manzur yang membuat berjilid-jilid kitab ataupun kamus bahasa Arab itu, berbanding dengan kamu zaman sekarang ini, dan akan datang pun mungkin satu lajnah ataupun satu pasukan pun tidak boleh menyamai apa yang dibuat oleh seorang lelaki yang telah berlaku pada sebelum ini. Dan begitu juga saya nak relatekan ataupun saya nak kaitkan dengan Ibn Battutah ini, seorang lelaki yang muda, yang mentah, yang tak ada pengalaman apa pun, yang terus pergi mengikut gerak hati dia dan dengan doa kepada Allah SWT membuat suatu perjalanan yang sehingga 700-800 tahun kemudian ini memberi manfaat kepada orang yang terkemudian. Jadi dalam suasana COVID sekarang ini sebenarnya banyak bahan-bahan, banyak buku-buku, karya-karya yang kita boleh baca dan kita boleh lembang. Lembang ni bahasa Terengganu. Maksud dia kita korek, cari, kita excavate, kita teliti, kita interrogate, kita investigate, kita baca dan kemudian kita fikir, baca dan fikir, baca dan fikir, baca dan fikir, lihat dan teliti, kaitkan antara satu sama lain. Yang mana benda-benda ataupun perkara-perkara ini yang telah berlaku beratus tahun sudah, tetapi sehingga sekarang ini masih memberi manfaat kepada kita. Tengok sahaja karya Imam Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 1111 Masihi. Kitab yang beliau tulis itu yang berpuluh-puluh buah itu, dan setiap satunya itu seperti Ihya Ulumuddin itu ada pula jilid-jilidnya yang lain itu, volumesnya itu telah memberi manfaat lebih kurang 1000 tahun lebih kepada kita ni, sehingga sekarang masih memberi manfaat. Jadi siapalah kita ni agaknya yang sudahlah tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain? Bagaimana pula dengan memberi manfaat kepada diri dan keluarga kita? Itu sahaja pun yang kita patut buat. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada bahang api neraka itu, daripada api neraka itu sendiri. Itu sahaja pun yang kita kena buat. Tapi mampu tak kita buat? Perlu tak kita buat? Memang perlu. Memang kena. Itu adalah suruhan Allah SWT. Jadi kalau dah diberikan ujian sikit pun kita sudah mengeluh, kita sudah takut, kita sudah hilang punca, kita sudah melatah, kita sudah menari tak mengikut rentak, dan kita sudah huru-hara, sudah sibuk perkara yang tak patut disibukkan itu dan sebagainya, sudah membuat dosa-dosa, tak sempat lagi bertaubat dosa-dosa yang lalu. Itu bagaimana tu? Jadi itulah tujuan saya membuat video yang tak seberapa ini, tidak lain dan tidak bukan mengajak diri saya sendiri
dan diri rakan-rakan, keluarga-keluarga, anak-anak saudara saya, anak-anak murid saya, supaya kita sama-sama bertenang, sama-sama melihat dalam diri kita, sama-sama duduk diam. Duduk diam itu sendiri pun dah satu ibadah. Apatah lagi berfikir, membaca, membelek kitab-kitab yang kita boleh belek, melihat video, melihat Facebook Live, melihat YouTube yang sesuai. Jangan cari yang tidak sesuai, cari yang munasabah, yang memberi, yang menambah iman kepada kita, yang menambah ketakwaan kepada kita. Tidak salah untuk melihat movie. Saya pun melihat movie dengan anak-anak saya, dengan suami. Dan macam-macam jenis movie saya tengok, daripada cerita Mak Saleh, cerita Ertugrul, sehinggalah kepada Kokom. Tetapi apa yang kita dapat daripada situ, itu yang mustahak. Apa yang kita nilai, apa yang kita rumuskan daripada apa yang kita lihat, itu yang mustahak. Dan saya juga ajak anak-anak saya main apa ni, cuba belajar untuk main piano, dan kemudian cuba untuk melukis, dan kemudian kami dengar lagu sama-sama, kemudian kami mengemas rumah sama-sama, dan kemudian kami buat apa yang patut bersama-sama. Dan kadang-kadang yang ni frustrated, yang ni kecewa, ini sedih, yang ni berkelahi antara adik-beradik, itu biasa. Dan inilah suasana yang nak kena kita sabar. Nak ke dapur, nak jemur kain, nak sidai baju, nak siram pokok, perkara-perkara biasa yang seolah-olah tak ada makna dalam hidup kita, dah biasa sangat, macam makan macam tu. Tapi nak buat macam mana? Dalam masa yang sama bergeraknya tubuh kita itu, maka bergeraklah minda kita. Minda kita itu sepatutnya, dan jiwa kita itu sepatutnya bergerak lebih advance, lebih baik, lebih laju, lebih jauh daripada badan kita itu. Badan kita dikekang, tetapi jangan minda kita, jangan roh kita. Jadi saya ingat setakat itu sahaja untuk kali ini. Kita akan berbicara pada siri yang seterusnya itu berkenaan dengan sedikit sebanyak perjalanan pada ikhtisar yang kedua lah. Selepas Ibn Battutah mengerjakan ibadat haji kali yang pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.